Manchester United menang, Man City, Liverpool menang, Arsenal seri dengan Spurs dan Chelsea masih lagi berada di dalam gua. Hey guys, welcome back to Sembang Bola United. Tamat game week ke-6 untuk EPL kali ini di mana kita telah menyaksikan pelbagai keputusan yang mungkin ada sesetengah fan yang suka dan mungkin ada yang tengah bersedih sekarang ni. Benda ni normal guys. Kalau menang kita happy, kalau kalah kita check in. Apa dah hal? So, kita mulakan dulu dengan perlawanan Man City menentang Nottingham Forest. Dua tim yang mana bagi aku mempunyai dua corak permainan yang boleh dikatakan agak berbeza, dan aku yakin yang fan-fan City memang confident gila yang diorang akan menang game kali ni. Sebab apa? Sebab berdasarkan rekod-rekod sebelum-sebelum ni, lebih-lebih lagi City di bawah kendalian Pep Guardiola. Tapi walaupun Forest kalah untuk game kali ni, bagi aku diorang tetap memberikan saingan kepada Manchester City. Kalau kita lihat dekat stats ni, City menguasai permainan sebanyak 76% untuk separuh masa pertama. Tapi selepas Rodri dilainkan kad merah dan dibuang padang pada minit ke-46, Nottingham Forest terus tak melepaskan peluang ni untuk menguasai permainan dengan 69% ball possession, 9 total shots, 3 on target, 3 off target dan 3 block shots. Bagi akulah kan kehilangan Rodri dalam game ni memberi petanda yang kita memang dah boleh nampak Rodri memang sangat-sangat penting dalam corak permainan City. Bagi aku, dia yang memberikan balance terhadap skuad Man City yang lebih bermain secara ofensif. Dan untuk next match, dengan ketiadaan Rodri, Kevin De Bruyne dan mungkin ada lagi beberapa key player yang lain, bagi aku ini mungkin akan memberikan sedikit kebimbangan terhadap Pep Guardiola dalam taktikalnya. Tapi at the same time, dengan squad depth yang Man City ada sekarang ni, performance untuk next match tu mungkin akan turun sikit. Okay, dia tak jauh. Dan diorang still lagi dalam standard diorang. Standard apa? Standard untuk jadi champion. Second match yang aku cuba highlightkan dalam video kali ni adalah tak lain tak bukan my team, my club, Manchester United versus Burnley. Dan dalam game ni, aku nampak yang Vincent Kompany cuba untuk bermain dengan cara kebanyakan manager yang ada sekarang ni bermain, yang menggunakan modern football dalam cara permainan diorang seperti Arteta, Pep Guardiola dan De Zerbi, di mana diorang akan cuba overload kawasan first phase dengan menggunakan inverted wingback. Bagi aku, tactical ni boleh dikatakan berjaya dilaksanakan oleh Kompany, tapi ada tapinya guys. Ianya tak secara menyeluruh. Kalau kita lihat secara properly, bahagian second phase dan final third Burnley tidak dibentuk seiring dengan bahagian first phase diorang. Aku rasa mungkin disebabkan ketiadaan pemain yang cukup berkualiti di dalam skuad Burnley jika dibandingkan dengan Arsenal, Brighton, di mana mereka mempunyai kualiti individu dalam skuad masing-masing. Sebab benda ni sangat-sangat penting, and that is why kenapa manager pergi beli player dan tak menggunakan player yang ada untuk memenuhi kriteria taktikal diorang. So first goal daripada Jonny Evans dibatalkan oleh VAR. Yes, and as a Manchester United punya fan, aku rasa untuk beberapa game yang lepas, VAR memang tak menyebelahi United, dan kebanyakan keputusan VAR season ni agak kurang konsisten, and here is why. Dalam gambar ni merupakan gol daripada Ake, dan Akanji pun berada dalam keadaan offside. Tapi gol Ake ni dikira sedangkan benda yang sama berlaku terhadap Evans. Kalau nak cakap yang Højlund mengganggu goalkeeper dalam gol ni, and how about Akanji? Kenapa dia tak offside sedangkan Højlund offside? All we need is consistency. Come on. Second goal daripada Bruno Fernandes, time tu aku dah malas nak celebrate tau. Bukannya apa, just tunggu keputusan VAR. Kadang-kadang aku fikir VAR ni macam seseorang yang cuba mengganggu kehidupan kita, tahu tak? Kau tengah happy, lepas tu dia datang untuk kacau mood kau hari tu. Kalau keputusan diorang tu buat okey, tepat, tak ada masalah guys. Tapi kalau diorang buat keputusan yang aku malas lah nak komen panjang-panjang pasal VAR ni. Panas man. Tapi walau apapun, gol daripada Bruno tu bagi aku memang top notch. Okay, beautiful goal. Hantaran Jonny Evans just nice, timing, accuracy, and it wasn't easy. Bukannya senang, dan aku rasa maybe boleh jadi goal of the week untuk kali ni. Liverpool pula telah menang terhadap West Ham dengan sebanyak 3-1.
Yes, bagi aku bukanlah tugas yang mudah untuk mana-mana tim bermain dekat Anfield. Dan dalam game kali ni, kalau ikutkan statistik, Liverpool memang menguasai permainan dengan sebanyak 64% ball possession, 22 total shots, 7 on target dan 7 big chances created. Liverpool memang suka 7. Tapi bagi aku, walaupun as a rival, nampak yang game kali ni Liverpool memang control dekat bahagian midfield. 645 passes, 89% daripadanya adalah accurate passes. Yes. Tapi walau macam mana pun, West Ham bagi aku pada awal-awal minit permainan tetap memberikan ancaman terhadap Liverpool, especially melalui Antonio. Cuma boleh dikatakan diorang tak ada luck, and kecekapan Alisson pun boleh dijadikan faktor kemenangan Liverpool kali ni. So Bosley pada aku adalah pembelian yang berbaloi untuk Liverpool season ni, dan kita pun dah boleh nampak yang Nunes semakin padu dekat bahagian depan compare dengan last season. Dan aku rasa ini disebabkan tak lain tak bukan last season dia datang dengan pressure, price tag dan comparison dengan Erling Haaland. So this time around dia lebih relax dan dia lebih santai. Cuma satu je bagi aku masalah Liverpool season ni, dan aku rasa fan-fan Liverpool pun mungkin setuju dengan apa yang aku nak cakapkan ni, dan kita dah nampak dari last season. Defensively, kalau Van Dijk tak ada, memang boleh dikatakan diorang akan struggle dekat bahagian belakang tu. Dan aku rasa next season Liverpool kena sign by hook or by crook at least satu ataupun dua defender kalau diorang nak bersaing dalam title contender. Aku rasa fan-fan Chelsea mungkin tak expect yang Chelsea akan kalah minggu ni. Paling-paling pun seri. Yalah, main dekat home tapi lawan Aston Villa, mat. Dark horse dalam EPL season ni bagi aku. Kalau diikutkan form, tak dinafikan yang Aston Villa lebih baik daripada Chelsea setakat ni. Dan bagi aku, Aston Villa lebih klinikal dalam game kali ni berbanding Chelsea. Walaupun Chelsea control the game dengan sebanyak 53% ball possession dan mempunyai 3 big chances created berbanding 1 big chance daripada Aston Villa. Dia macam ni lah, dia lebih kurang MU, senang cakap. Antara XG yang paling tinggi dalam liga, tapi tak boleh nak convertkan peluang tu jadi gol. So nak kata Chelsea ni tak ada striker dekat depan tu, diorang dah ada Jackson. Okay, tapi ini pendapat aku lah. Aku tahu Todd Boehly dah berbelanja dengan agak banyak season lepas dan season ni. Tapi persoalannya, dah alang-alang dia spend banyak tu, kenapa dia tak all out untuk pergi dapatkan seorang world class striker? Aku pun hairan lah, benda ni diorang dah dapat detect last season tau, tapi masih lagi diorang tak fokus dengan striker ni. I don't know. Game of the week bagi aku kali ni adalah Arsenal versus Tottenham Hotspur. Yes, walaupun keputusan seri, bagi aku intensity game ni sangat-sangat mengujakan. Seriously, dulu aku tak ambil pot sangat tentang Postecoglou ni. Tapi semenjak 2 menjak ni, performance Spurs lain macam, mat. Walaupun diorang dah kehilangan Harry Kane, cara dia handle situasi tu memang sangat-sangat tenang. Yes, mungkin juga disebabkan kurang pressure sebab dia manage Spurs. Lebih-lebih lagi Harry Kane dah belah, mungkin banyak orang akan expect yang Spurs akan tenggelam season ni. Tapi setakat ni, Postecoglou turn out dengan satu sistem yang sangat-sangat bagus, dan salah seorang pembelian yang terbaik Spurs season ni adalah Maddison. Bila aku lihat Maddison ni, aku teringat zaman kegemilangan Eriksen dekat Spurs dulu-dulu tau. Sangat mobile and kreatif untuk create chances. 2 gol dalam game menentang Arsenal ni pun dia yang assist. Padu, man. Kedua-dua tim bagi aku bermain build up play dari bahagian belakang, dan Arsenal sebenarnya mempunyai banyak peluang untuk menang dalam game kali ni. Tapi keywordnya di sini adalah sekali lagi clinical. Sebab kalau kita lihat dekat stats ni, Arsenal mempunyai 2.03 XG jika dibandingkan dengan Tottenham Hotspur 1.46 XG. Gol Arsenal dijaringkan oleh Romero, which is kita tahu yang gol tu adalah on goal, dan Bukayo Saka melalui penalty. Dan sekali lagi guys, VAR never consistent tau untuk bagi decision. Dan untuk kali ni memang kita nampak yang bola tu memang handball. Okay, it was a penalty, no doubt. Memang Arsenal layak dapat penalty tu. Tapi MU pun pernah kena situasi yang sama, mat, sebelum ni bila lawan Spurs hari tu. Terang-terang handball, tapi official tak pergi check VAR, tak ada penalty. How are you going to explain it? Okay, different rules for Manchester United.
And last but not least, game yang paling banyak gol kali ni korang pun dah tahu, Newcastle menentang Sheffield United. 8-0 guys, Newcastle menang. Kalau kita lihat dekat stats ni, Newcastle mempunyai 9 big chances created dan berjaya convert 8 daripadanya menjadi gol. Aku rasa the best performance Newcastle setakat ni lah. Walaupun ada isu first goal tu lebih kurang gol Højlund yang dibatalkan time lawan Brighton. Again, VAR is really apa orang cakap, not consistent lah Bagi Sheffield United pula, aku yakin yang diorang mesti cuba untuk comeback lepas ni. Kena 8-0 man. Bukannya sikit, lebih-lebih lagi diorang main dekat home. So nak tak nak, diorang akan bounce balik lepas ni. So siapa-siapa yang ada Trippier dalam tim FPL diorang ni, apa lagi, senyum besar lah jawabnya. Mana taknya guys, 3 assist dalam game ni dan merupakan man of the match untuk Newcastle kali ni. 3 assist, 1 block shot, 2 tackles, 77 touches, 83 accurate passes, 5 key passes. Top performance. So guys, aku rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Korang pula macam mana? Apa pendapat korang? Komen kat bawah. Dan sekiranya kalau korang berminat dengan video-video yang macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe channel Sembang Bola United untuk banyak lagi info-info berkaitan EPL dan Manchester United. Nama aku Gizri. Jumpa lagi.